Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni Teacher Wan nak cerita pasal topik kreativiti terutama pada kanak-kanak. Tapi sebelum tu Teacher Wan seperti biasa nak minta kita semua belajar ambil nafas cara yang betul. Minggu sudah Teacher Wan dah ajar kan? Okey, mula-mula kita tarik nafas dengan mulut, tapi kita kembungkan perut kita. Macam mana nak tahu perut kita kembung masa kita ambil nafas? Kita taruh tangan kita dekat perut. Boleh buat berdiri ataupun duduk. Lepas tu kita tarik dalam-dalam dan pastikan perut kita kembung atau buncit ke hadapan. Okey? So macam mana nak buat semula? 1, 2, 3. Kita tarik nafas. Pastikan perut kita kembung. Lepas tu kita buang nafas pelan-pelan. Kempiskan perut. Sekali lagi. Rasa perut kembung. Kita lepas perlahan-lahan. Perut kita kempiskan dengan keluar ikut udara dekat mulut. Lepas tu kita tarik lagi sekali ikut hidung dan kita buang ikut mulut. 1, 2, 3. Lepas. Okey, itu untuk oksigen masuk dalam badan kita supaya otak kita dapat berfungsi dengan baik. Aktiviti kedua, Teacher Wan nak ajar untuk kita fokus. Aktiviti tu Teacher Wan nak suruh tangan belah kiri taruh dekat telinga belah kanan. Tangan kanan kita taruh dekat hidung. Lepas tu kita tukar posisi. Tangan kanan taruh dekat hidung, dekat telinga. Tangan kiri taruh dekat hidung. Buat lagi sekali. Buat lagi sekali. Sampai kita ingat. Alright. Sebab dia nak buat ni kena fokus. Kalau tidak dia jadi macam ni kan. Buat exercise tu semula. Hidung dengan telinga, tangan lain-lain. Tukar. Kat sini pula. Tukar. Kat sini pula. Kan? Semula. Tangan ni pergi kat telinga, tangan ni dekat hidung. Okey, itu untuk aktiviti fokus. Kita boleh buat aktiviti ambil nafas dengan aktiviti fokus ni bersama kanak-kanak. Okey. Kita balik pada cerita kita. Hari ni Teacher Wan nak cerita pasal kreativiti. Apa itu kreativiti? Faham tak apa maksud kreativiti? Kreativiti itu adalah kebolehan berimajinasi, membayangkan sesuatu, mencipta sesuatu yang baru, menjana idea baru dan mengubah, menggabung dan mengaplikasikan semua idea-idea itu menjadi sesuatu bentuk yang baru. Kanak-kanak ni sebenarnya memang penuh potensi yang perlu dirangsang untuk munculkan potensi itu. Tapi ibu bapa lah yang kena memberi rangsangan kepada mereka. Okey, sebab anak-anak ni memang duduk persekitaran dengan ibu bapa. So orang yang pertama yang perlu merangsang potensi kanak-kanak adalah ibu bapa. Kalau nak anak pintar, kenalah beri rangsangan. Dan perlu digilap baru keluar kepintaran dan kreativiti anak-anak ni. Baru jadi anak yang kreatif, mantap dalam diri mereka. Macam mana kita nak buat? Senang je. Yang penting kita dedahkan anak-anak ni dengan persekitaran, dengan orang sekeliling. Tapi yang penting dari rumah dulu lagi baik. Dalam rumah tu sendiri ada banyak benda-benda yang boleh merangsang pemikiran kanak-kanak ni. Yang penting tu apa yang Teacher Wan cakap? Kita merangsang bahan-bahan yang ada di persekitaran di rumah tu. Okey. Sebab bila dia bertemu sesuatu dalam rumah tu, katalah dia nampak sudu. Oh, dia dapat satu ilmu. Sudu. Sudu tu buat apa? Sudu tu digunakan untuk makan, untuk masuk kat mulut. Satu bahan yang digunakan mencedok untuk masuk kat mulut. So dia nampak benda tu. Tu dia dapat pengalaman. Bila dia buat, dia dapat pengalaman. Ilmu tadi dia jumpa satu sudu. So pengalaman dia dapat menggunakan sudu tu. Okey. Ilmu tu kita umpamakan titik-titik. Manakala pengalaman kita umpamakan sebagai garisan. So bila titik-titik ni bertemu garisan, akan ada jadi satu hubungan. Okey? Hubungan. So bila banyak hubungan akan wujud jaringan. Maka jaringan-jaringan ini yang akan membawa kanak-kanak ini berpemikiran kreatif. Macam kita dalam selalu dengar iklan susu, otak-otak tu akan bersambung-sambung melalui banyak pengalaman. Okey? So
jaringan-jaringan ni yang akan memberi kanak-kanak tu menemukan dengan ilmu dan pengalaman menghasilkan sesuatu. Pengalaman melalui, ingat tak Teacher Wan cakap proses 3E? 3E tu adalah E yang pertama, ingat? Explore. Anak-anak akan jumpa, akan terus teroka apa benda yang dia jumpa, akan dia pegang, dia usik, dia buat main. Tu explore. Lepas tu dia akan buat eksperimen. Dia jumpa tadi katalah dia jumpa berus ni kan, berus ni. Dia jumpa, dia akan buat main, dia buat macam ni, dia buat ketuk-ketuk semua kan. Itu dia buat eksperimen. Bila dia buat eksperimen, dia akan nampak sesuatu tu. Akan ada hasil. So daripada hasil yang dia buat eksperimen tu, dia akan dapat pengalaman atau experience. Explore, eksperimen, experience. Itulah 3E tu sangat penting kerana menghasilkan lebih banyak aktiviti hubung kait yang berlaku dalam otak tu. Akhirnya ilmu dan pengalaman menghasilkan kreativiti yang bernilai. Kreativiti itu merupakan luahan ekspresi, emosi dan perasaan. Sangat penting dalam perkembangan manusia, terutamanya kanak-kanak. Kanak-kanak kalau tak dapat luah emosi, dia akan menjadi nangislah apa semua kan. Sebab dia menangis tu sebenarnya dia keluarkan emosi dia. Okey. Teacher Wan tak cerita emosi hari ni. Teacher Wan nak cerita berkenaan aktiviti. Okey, aktiviti untuk menjadikan seseorang itu kreatif. Antara aktiviti untuk mengasah bakat kreativiti kanak-kanak, yang pertama, kreativiti bercerita. Ingat cerita? Bila bercerita, mestilah dengan nada suara. Pada satu hari, itu intonasi. Mestilah ada prop. Kalau ada suara latar, contohlah kan. Dan dia berlakon dengan watak, ada jalan cerita. Contoh macam ni lah. Ni gajah kan. Patung gajah. Ni prop lah, gajah. Kita boleh cerita pada satu hari ada seekor gajah berjalan-jalan mencari makan. Okey, ataupun kalau kita nak buat drama muzik ke, nak nyanyi dengan anak-anak, nak bercerita sambil menyanyi, kita boleh cerita dengan kanak-kanak macam Teacher Wan adalah buat satu lagu, tapi Teacher Wan tak gunakan kat sini. Banyak-banyaklah Teacher Wan ambil satu baris je. Teacher Wan tak reti nak buat lagu, tak pandai nak buat apa, nak melagukan cerita. Teacher Wan boleh apa yang Teacher Wan tahu, yang kanak-kanak semua tahu lagu cerita tu, lagu Happy Birthday. So Teacher Wan gunakan melodi Happy Birthday untuk buat bercerita. Okey, macam contoh, pada satu hari ada seekor kura-kura jalan-jalan di pagi hari, menikmati alam sekitar. Macam itulah. Okey, tak apa, itu skrip je. Teacher Wan nak bagi contoh je kan. Okey, sebab sambil bercerita, kanak-kanak akan berimajinasi. Macam Teacher Wan ni pakai konon-konon imajinasi. Teacher Wan nak jadi raja lah kan. So bila dia berimajinasi, dia akan belajar berkomunikasi, berlakon semua kan. So apa pentingnya dalam kehidupan anak untuk berlakon ni semua kan. Kita ingat kan, alah apa nak jadi pelakon ke, macam tak ada masa depan je kan. Sebenarnya bila ajar berkomunikasi ni, kita mendedahkan kanak-kanak mendapat berkomunikasi cara yang betul dan boleh mampu bercakap tanpa ragu-ragu, keyakinan diri. Semua wujud kat situ. Okey, habis sebab berkomunikasi. Sekarang Teacher Wan nak masuk cerita yang kedua. Tadi bercerita kan, yang kedua pula kita ajar anak mereka cipta permainan. Contohnya lah, ini kalau ni Lego. Dia buat, boleh buat pokok ataupun yalah macam pokok lah kan. Kenderaan. Nampak kenderaan? Ataupun boleh juga macam bentuk apa ni? Macam bentuk siput. Kan? So daripada Lego dia boleh berimajinasi membuat bentuk-bentuk macam ni. Itu benda-benda yang dibeli. Kita boleh dapat benda dari, kita boleh ajar anak-anak ni buat daripada bahan-bahan terpakai. Ini contoh apa ni? Dia buat kereta api. Okey. Dia jalan macam ni kan.
Okey, kotak-kotak biasa je, kotak ubat gigi ke, kotak-kotak apalah. Macam ni kan. Tapi kalau anak tu dah besar, ada tak silapnya bentuk ni kan? Ada kan? Contohnya kepala kereta api. Kalau anak besar, kita akan cakap kepala kereta api kalau 4 segi macam ni susah nak jalan sebab nak belah angin. So, dia tak aerodinamik. Tu nanti kemudian bila dia dah besar, dia akan berfikir benda-benda tu kan. Okey. Selain daripada bentuk model kenderaan, model-model pokok, kanak-kanak ni juga akan kita dedahkan dengan jigsaw puzzle, blok, model macam ni, blok rumah. Bila dia bermain benda ni, dia akan belajar, akan bereksperimen, akan akan explore dan akan bereksperimen. Ni pintu, tingkap semua kan. And then setiap rumah ada atap. Tapi benda ni kalau ditonggengkan macam ni akan jatuh keluar kan. So macam mana dia benda ni nak supaya tak jatuh? Dia gunakan benda ni chimney untuk lock all benda-benda yang puzzle dia masuk tadi tu supaya tidak bergerak. Ini semua reka cipta, hasil daripada mungkin pemikiran dia terdedah pada benda-benda ni. Akhirnya anak-anak mampu mencipta sesuatu yang baik. Okey. Selain daripada mengikut bentuk-bentuk, plastisin juga. Kenapa perlu dedahkan anak-anak dengan plastisin? Sebab kita dedahkan dia macam mana nak buat mangkuk, pinggan, takar plastisin. Takkan nak ajak dia pakai tanah. Susah nak cari tanah liat tu. So, yang ada plastisin. Ataupun kalau boleh kita buat sendiri. Ajar dia bentuk. Hari tu dalam episod yang lalu Teacher Wan dah ada ajar untuk deria kan. Kenapa pentingnya anak-anak bermain plastisin. Okey. Okey, selain daripada anak-anak dapat reka cipta mangkuk, pinggan mangkuk dari plastisin, mereka cipta dari bahan-bahan terbuang tu semua. Untuk apa? Bila dia besar, kita dapat galakkan dia jadi pereka cipta peralatan. Alat-alat sekarang canggih-canggih kan. So dia akan dapat idea di situ macam mana nak ubah ini sebab dia dah biasa mereka cipta. Okey. Yang ketiga, kita nak dedahkan anak-anak dengan melukis. Bila kita nak dedahkan anak-anak dengan melukis, kita perlu ada berus ataupun yang penting anak kecil kita mesti ada apa ni? Color boncu ni. Ni adalah color apa? Oil pastel. Ni penting untuk anak-anak sebab dia lembut, dia tarik dia terus keluar warna kan, dan dia bukannya dia besar. So anak-anak mampu pegang ataupun kita nak dedahkan anak-anak dengan water color kan. Okey. Dengan color pencil. Okey. Dan kita ajar dia mula-mula dia tak pandai lukis lagi, mungkin kita boleh bagi satu lukisan yang suruh dia warna. Contohlah macam ni ikan, ataupun ni untuk anak kecil lah. Anak yang besar sikit mungkin dia minat macam ni, gambar kereta kan. Ataupun kita ambil gunakan atau gambar kucing macam ni kan. Benda-benda yang kanak-kanak suka dulu. Sambil dia mewarna, kita boleh bercerita dengan dia kan. Okey. Dan kita boleh dedahkan anak-anak ni dengan alam sekitar. Kita ambil daun, ajar dia lukis ikut bentuk daun. Okey. Okey. Lepas tu kita akan ajar mereka buat sudut pameran. Kenapa perlu sudut pameran? Kita kena ajar anak-anak ni menyusun. Okey. Selain daripada melukis tadi tu, dia boleh dapat menjadi arkitek kan. Dapat pegang pensel dengan bagus, tangan dengan lurus garisan. Itu nampak conteng-conteng je, tapi mana tahu tu bakal arkitek. Manakala dia menyusun alat-alat yang dia buat tadi tu, buat alat pameran, tempat pameran, mana tahu dia boleh jadi interior design, event planner kan. Semua tu kita tak nampak, tapi kita tahu
kenapa dia buat macam ni? Kenapa sebenarnya kita boleh juruskan anak-anak tu bila dia dah, kita nampak kreativiti dia. Okey, selain daripada tu, kita ajar dia mencampur warna-warna, warna hitam dengan warna merah akan jadi apa, warna merah dengan warna kuning akan jadi apa. Itu boleh bagi efek pada design atau lukisan dia orang tu lebih menarik kan. Jangan nampak macam main-main, sebenarnya itu adalah kreativiti kanak-kanak yang kita kena galakkan. Tadi dah nombor berapa? Melukis tu nombor 3, sudut pameran tu nombor 4, kelima tadi mencampurkan warna. Itu semua tu dia punya kreativiti. Okey. Yang keenam, pergerakan kreatif. Pergerakan kreatif ni seperti bersilat, tai chi, menari. Okey, sebab pergerakan tu buat pergerakan dengan bahan, macam dengan kalau bersilat gunakan keris, guna pedang, guna apa kan. So semua-semua tu menggunakan prop dan drama tari. Okey, untuk apa? Kalau kita nampak anak tu macam tu, sebenarnya bukan untuk dia jadi penari saja. Selain daripada itu, dia perlukan fine motor atau motor halus. Motor halus ni jari lah, dengan kombinasi jari, mata, telinga, siku, lengan, tangan, semua ni kan. Bila menari tu kan kena macam ni kan. So dia kena pergerakan ni kena mahir. So jangan ingat dia akan jadi penari je. Sebenarnya itu kemungkinan pakar-pakar bedah tu. Pakar bedah memerlukan fine motor. Tangan dia nak membedah perut orang ke, badan orang ke, dia kena pandai menggayakan supaya tidak kena bahagian-bahagian yang lain. Selain daripada tu untuk motor halus. Kalau untuk motor kasar pula, dia berkait dengan sukan. Mungkin dia jadi ahli sukan. Okey. Nombor 6 tadi, pergerakan kreatif. Pergerakan kreatif ni selalu berkait dengan muzik. Okey, nombor 7, main muzik. Anak-anak suka bergendang kan. Sebenarnya dia menggunakan alat-alat muzik. Sekarang tu kita buat kat rumah pun boleh kan, botol, letak kacang, letak apa kan. Dia dapat menghasilkan melodi sedap. Mula memanglah dia kata macam ni je kan. Tapi akhirnya dia akan dapat, kita ajarlah juga dia kan. Akan menghasilkan satu melodi yang sedap didengar. Okey, dapat mencipta lagu. So mungkin dia akan menjadi seorang pencipta lagu atau jurutera bunyi. Jadi engineer tau, sound engineer. Jangan ingat main-main ketuk-ketuk tu tak ada masa depan. Kita salah lah kalau kita anggap macam tu. Apa yang penting, kita banyakkan beri pendedahan pada kanak-kanak ni. Serta buat eksperimen. Contoh kan, dia jumpa macam ni pun bunyi kan. Hari tu Cica Wan dah tunjuk dah kan. Dia boleh buat satu story kalau dengan benda-benda macam ni kan. So kita kena banyak bukakan minda dia kan. Kalau anak tu kita nak beri pendedahan, kita selalu kan bila dia nampak kereta bomba, sebab kereta bomba ni jarang keluar, dia akan excited sangat, macam nak jadi orang bomba. Tu kena balik semula pada pergerakan kreatif tadi. Sebab orang bomba pun nak pergi padam api, bukan sekadar pergi pancut-pancut air tu. Dia kena ada kreativiti untuk bergerak, membawa alat. Macam mana nak naik tangga tanpa masuk kat tangga. Badan dia kena lembut. Macam tu, macam mana nak angkat. Lembut-lembut badan orang bomba tu mesti keras, sebab barang-barang yang kena bawa tu berat-berat. So benda-benda tu dia dah expose dari kecil. Okay, so dia dah terdedah. So kanak-kanak akan buat eksperimen yang membuka minda mereka. Okay, kita dapat lihat perkembangan kreativiti anak-anak ni sejak dari kecil lagi. Kita faham apa yang dia buat tu, kita observe, kita buat pemerhatian dan kita nampak dekat situ. Yang penting ibu bapa semasa anak main, perhatikan, buat pemerhatian. Kaji kenapa dia buat macam tu, apa yang galakan yang kita perlu untuk dia. Bila kita dah nampak, kita beri galakan pada mereka. Apa juga perkembangan kreativiti tu, kita pupuk, kita bagi alat-alat. Kita mesti tunjuk model, kita mesti jadi model dia ke apa ke kan, jadi modeling lah. Macam tu, macam ni tunjuk dengan dia kan. Exposekan dia dengan perkara-perkara yang berkait. Okey. Tapi jangan lupa masa beraktiviti, kita kena banyak bertanya dengan anak-anak ni. Biar dia jawab, salah pun tak apa, sebab melalui kesalahan dia akan belajar.
Jangan lupa juga bagi puji-pujian. Jangan marah kalau dia salah tau. Kena bagi puji-pujian juga. Okey. Teacher Wan harap ibu ayah, cikgu-cikgu buatlah bersama anak-anak. Biar dia nampak apa kita buat. Macam model lah. So nanti dia dapat semangat dan akan cuba tiru atau buat idea dia sendiri. Okey, sebab dia tak tahu lagi macam nak buat. Dia kena tengok sesuatu dulu, baru dia buat. Supaya juga kita ni kan, kalau cerita konon macam cerita Tarzan tu, dia tak tahu, dia tak nampak model manusia. Dia nampak model mata depan dia macam monkey, monyet. So dia berjalan pun macam monyet. Macam itulah, contohlah. So kita ni kena bagi contoh ke anak. Kalau baik contohnya, anak kan ikut. So kita akan bagi dia, kita nampak apa kreatif dia kat bidang mana, kita bagi contoh-contoh kat dia supaya dia dapat dia nampak bidang tu. Okey. So kita bagi galakkan, kalau perlu bantuan kita bagi, tapi bukan kita yang buatkan. Okey, cukup dulu kat situ. Selamat beristirahat bersama anak-anak ya. Okey, Teacher Wan harap semua mampu buat kan? Mestilah boleh kan? Alright. Cukup setakat ni dulu. Seperti biasa, Teacher Wan minta melalui YouTube ni, tolong like, bagi semangat kat Teacher Wan lah. Lepas tu tolong share supaya kita dapat sama-sama ilmu kita kongsi bersama, kita dapat saham juga kalau orang melakukannya. Kalau baik dia buat, kita dapatlah saham baik kita kan, supaya kita pergi pun senang hati. Ada kita pergi esok pun ilmu kita orang guna, kita masih dapat saham dia kan. And then kita share, dah kita share, kalau boleh subscribe lah. So setiap kali Teacher Wan buat ada idea baru, akan dapat notification. So jangan lupa ya, like, share and subscribe Teacher Wan TV di YouTube. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.